Bismillahirrahmanirrahim. Jan, okey Jan? Kita boleh on Jan ya? Okey, insyaAllah. Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukur sangat-sangat ya dapat bersua lagi pada pagi ini. Ya, apa khabar semua? Sihat Semua tu tengok, kalau boleh buka kamera dulu. Nak tengok kawan-kawan kelab kebiru, kelab sesi petang, ada Kak Asiah kan, sesi petang, Kak Ros. Kak Ros, sihat ya Kak Ros? Kak Isri Ngatun, apa khabar Kak Isri Ngatun? Alhamdulillah dapat join pagi ni. Okey, jadi untuk memulakan majlis pagi ni, sama-sama kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Saya mendoakan semoga semua sahabat-sahabat syurga kita yang berada dalam keadaan sihat. Ya, nampak pagi ni pun ceria-ceria, alhamdulillah. Okey, jadi insyaAllah pagi ini kita akan bersama dengan Puan Ainizal. Jadi sebelum tu terima kasih banyak-banyak Puan Ainizal Formal sangat pula panggil Ainizal ni. Biasa panggil Ijan je. Ijan sahabat saya daripada sekolah menengah dulu. Jadi insyaAllah lepas ni nanti Puan Ainizal akan perkenalkan sedikit Jan, kau kena perkenalkan sikit tau. Beliau datang tau. Okey, jadi tanpa buang masa, kita jemput Puan Ainizal untuk memulakan kuliah kita pada pagi ini. Dipersilakan Puan Ainizal. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Puan Zuhaila sudah berkongsi majlis kita pada pagi ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak untuk mencairkan program pada pagi ini. Kita doakan moga Allah pandang usaha dan keterlibatan kita dalam program pagi ini agar ia menjadi amal baik yang diangkat sebagai pahala oleh Allah, insyaAllah. Baik. Sebelum saya mulakan kita punya program pagi ini, insyaAllah macam permintaan daripada Puan Pengisi tadi, Puan Suhaila, nama saya Puan Ainizal Abdul Latif. Saya merupakan pengetua ataupun penyuluh pemilik kepada pemilikan saya, iaitu akademik di TTI Jaya Business Solution. Dalam masa yang sama, sekarang saya juga sedang menyambung pelajaran dalam bidang Al-Quran dan Sunnah. Dan rasanya sebelum ni kita dah pernah ada yang sebilangan daripada sahabat-sahabat kita ni, kita dah pernah bersua dalam kelas tadabbur kita sebelum ni. Mungkin ada juga yang baru pertama kali join, insyaAllah, alhamdulillah. Dan sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa, insyaAllah yang akan saya bacakan sebentar lagi. Dan seterusnya selepas itu kita akan sama-sama memulakan program pagi ini, insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an wa ila Allahi turja'ul umur. Ya Fattahu ya Razzaq ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'aini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Fallahu khairu hafiza wa huwa arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul pagi ini dengan kasih sayang dan izin. Ya Allah, kami berukhuwah pagi ini kerana mengharapkan redha dan kurnia-Mu, ya Allah. Kurniakanlah dan rahmatilah majlis ini, ya Allah, sehingga Engkau menurunkan tentera-tentera di kalangan para malaikat yang akan memayungi majlis kami ini. Seterusnya mengaminkan doa-doa dan permohonan kami, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami,
Sesungguhnya kami sedang diuji ya Allah. Sesungguhnya kami sedang diuji ya Allah. Jika Engkau redha dengan usaha dan ukhuwah dan majlis ini ya Allah, angkatlah doa-doa kami ya Allah, agar kami melalui ujian-ujian dan kesukaran-kesukaran di saat ini dengan tenang, dengan redha, dengan syukur dan dengan sabar, dan sentiasa mendapat bantuan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami yang sedang sakit, sembuhkanlah. Jika ada yang sedang sempit, lapangkanlah. Jika ada yang sedang menderita, bahagiakanlah. Dan jika ada yang sukar, permudahkanlah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan ujian ini sebagai sesuatu yang menjauhkan kami dengan-Mu. Sebaliknya ya Allah, jadikanlah ujian-ujian kami ini sebagai asbab untuk kami lebih bergantung harap padamu, lebih dekat padamu, lebih mengharapkan bantuan-Mu berbanding dengan bantuan makhluk-Mu. Hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami serahkan segala urusan kami kepada-Mu ya Allah, kerana sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. InsyaAllah kita mulakan program kita pagi ini. Ya, tadabbur kita di bawah tajuk ujian sebagai hadiah dari Tuhan, insyaAllah ya. Baik, program pagi ini saya akan bahagikan kepada beberapa segmen ataupun tajuk. Ya, yang pertama kita akan pergi dulu kepada pendahuluan, ya, pengenalan lah, lebih kepada pendahuluan dan juga pengenalan terhadap program tadabbur ini. Macam saya katakan tadi, mungkin ada sebahagian daripada kita yang memang dah pernah mengikuti tadabbur ya, dan saya pernah datang ke sekolah, tetapi ada juga sebahagian yang mungkin ada yang baru pertama kali, tapi tak apa, jangan risau sebab tadabbur ni bukan kita nak Al-Quran cabang pembelajaran ni sangat luas ya, sangat luas. Dan tadabbur ni bukan kita nak fokus kepada pembacaan, tetapi sebaliknya ialah bagaimana kita nak memahami ya, mesej ataupun motivasi daripada Al-Quran untuk kita jadikan sebagai satu panduan untuk kita menyelesaikan ujian-ujian kita insya-Allah ya. Dan disebabkan ujian COVID ini ya, dakwah serta pertemuan kita yang pernah kita lakukan sebelum ni dan kita jalankan sebelum ni Allah Ta'ala untuk belajar Al-Quran dah hampir ya, dekat setahun sudah terhalang. Dan kita pun mula merasakan yang disebabkan ujian ni kita rehat sebentar lah untuk ya, belajar Al-Quran. Kita cuba untuk nak meyakini bahawa apabila keadaan semakin baik nanti kita cuba sambung semula. Allahu Akbar, hakikatnya belajar memang tidak ada proses untuk kita berehat. Apatah lagi belajar Al-Quran. Ya. Bermula daripada COVID dan PKP yang pertama, ya, sebelum ini sampailah yang ketiga. Kita rasakan, kita ingatkan semakin baik. Rupanya semakin membimbangkan, semakin mencabar. Ujian semakin berat dan peluang nak belajar tu, ya, nak jumpa untuk saling bertemu untuk nak belajar semakin sukar nampaknya. Jadi kita tak ada alasan lagi nak tunggu sampai PKP 4, 5 dan seterusnya. Kita harus mulakan juga ya, proses pembelajaran kita seolah-olah macam Allah ni nak mengetuk hati kita, nak mengetuk fikiran kita, nak tunggu berapa lama lagi, berapa teruk lagi baru nak mulakan balik perkongsian kita, mulakan balik pembelajaran kita tentang Al-Quran. Ya. Sepatutnya kalau kita tengok dalam surah Al-Mushirah, ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesusahan kita, di setiap kesukaran kita itu Allah janjikan dengan kemudahan. Ya, Allah janjikan dengan kemudahan. Tetapi ada syaratnya. Apakah syarat untuk mendapatkan kemudahannya? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Ya, itulah dia punya ya formula untuk kita dapatkan kemudahan, iaitu setelah kita melakukan satu kebaikan, kita cuba lakukan kebaikan yang lain pula. Kita tak duduk senyap saja. Hari ini belajar Quran, stop. Setahun, nanti lepas tahun baru kita belajar balik. Lepas sebulan baru kita belajar balik. Ya. Kalau berdasarkan daripada surah Al-Mushirah tadi, nak dapatkan kemudahan selepas kesusahan ialah dengan kita berniat, bertekad untuk melakukan kebaikan demi kebaikan setelah kita melakukan. Ya. Dan
fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan kepada Allah lah kita mengharapkan apa sahaja keperluan yang dapat membantu urusan-urusan kita insya-Allah. Baik. Kita pergi kepada pendahuluan hari ini, mengapa kita perlu berterusan bergantung dengan Al-Quran. Kenapa proses pembelajaran Al-Quran ini bukanlah proses yang bermusim? Kenapa perlu ada satu semangat dan jihad untuk kita beristiqamah dengan pembelajaran Al-Quran ini? Ya, kerana apabila kita melihat kepada bagaimana Allah ta'arufkan kita kepada Al-Quran, ya, bagaimana Allah ta'arufkan kita kepada Al-Quran, ya. Baik, kalau kita tengok pada Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran, bila Allah ta'arufkan Al-Quran kepada kita, terlalu banyak dan persebaran di dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Dan bila kita tengok ta'aruf tu, dia akan, kenapa Allah ta'arufkan banyak? Kerana fungsi Al-Quran itu berbeza-beza mengikut keperluan manusia. Kalau kita tengok dalam surah Yunus, Allah ta'arufkan Al-Quran ini sebagai syifa. Allah ta'arufkan sebagai rahmat. Allah ta'arufkan dia sebagai pengajaran, pemberi nasihat, peringatan, ya, pembeza antara baik dan buruk. Tetapi hari ini fokus kita ialah kita nak tengok mengapa Allah ta'arufkan, ya, Al-Quran itu mengikut fungsi pada hari yang ini kita perlukan, iaitu sebagai petunjuk, sebagai huda. Ya, sebagai huda, kita nak fokus hari ini, kita nak gali hari ini bagaimana Al-Quran ini menjadi petunjuk ketika kita diuji. Ya, ketika kita menghadapi ujian. Ya Allah, hari ini aku sedang diuji, ya Allah. Macam mana aku nak lalui ikut Al-Quran, ya Allah? Kalau engkau tidak memberi petunjuk melalui Al-Quran dengan cara bagaimana untuk aku melalui ujian ini, siapa lagi yang nak bantu aku, ya Allah? Ya, so ini yang kita nampak keperluan kita kepada Al-Quran pada hari ini sebagai petunjuk untuk kita menghadapi, untuk kita melalui ujian itu mengikut skema yang betul. Bukan mengikut nafsu kita, bukan juga mengikut apa orang kata ikut-ikutan dengan orang lain, tetapi mengikut betul-betul seperti yang disyariatkan dalam Al-Quran, insya-Allah, ya. Jadi bagaimana sekarang ni, ya, nak dapatkan petunjuk dan nasihat daripada Allah? Salah satunya ialah dengan jalan bertadabur, ya, jalan bertadabur. Mungkin ada yang sahabat-sahabat masih lagi ingat, ya, kita pernah buat introduction awal-awal dahulu, ya, sebelum masa kita nak join kelas tadabur. Apa sebenarnya tadabur itu? Tadabur itu berasal daripada perkataan dabara. Saya ulang sikit kepada yang mungkin ada yang pertama kali datang. Ya, tadabur itu berasal daripada perkataan dabara. Ya, dan jangan terkejut, dabara juga ialah kata akar bagi dubur. Tengok, ya Allah, ingatkan tadabur ni ada maksud yang berkaitan dengan pembelajaran. Kenapa Allah letakkan perkataan dabara ataupun dubur, ya, jalan keluar, ya, dalam konsep nak memahami Al-Quran ini. Ya, saya memetik satu kata ulama yang menjelaskan tentang maksud dabara ni, jalan keluar. Dia ialah satu proses. Bagaimana bahan buangan keluar daripada perut kita ni, ya, dia melalui proses, ya, sampailah, maksudnya nak katakan nak dapatkan sampai najis tu keluar melalui dubur, dia perlu melalui satu proses, ya, proses. So cuba kita hayati proses ni. Saya senang nak cakap dalam grup ni sebab grup ni grup cikgu-cikgu, ya, grup cikgu-cikgu, insya-Allah dan alhamdulillah kefahaman tu lebih mudahlah untuk disampaikan, ya. So, kenapa kita cakap dia merupakan proses? Ialah kerana dia bermula dengan kita nak dapat hasil sampai dapat najis tu dihasilkan, ialah dengan bermula dengan kita makan. Betul? Kita makan, lepas tu kita telan sampailah dekat kita punya perjalanan tu sampai dekat kita punya usus kecil. Di sana makanan itu akan dicernakan sampailah nanti perut kita akan mengasingkan, ya, dekat usus dia akan asingkan yang mana yang dijadikan sebagai zat kepada badan akan diambil. Manakala bahan-bahan buangan yang kita dapat daripada situ dia akan dialirkan pula ke usus besar, kemudian dikeluarkan melalui dubur. Dan apabila proses ini komplit, barulah badan kita mendapat manfaat daripada zat makanan tu.
Kalau katalah kita makan, kemudian kita termuntah kembali. Ya, kita termuntah kembali. Jadi proses itu tak lengkap, zat itu tak dapat diambil. Ya, sehinggalah akhirnya kita nampak bila najis tu keluar, alhamdulillah proses itu lengkap, maknanya dia membuktikan badan kita sudah mampu memproses yang mana dia mengambil kebaikan dan membuang kotoran. Allahu Akbar. Dan cantiknya bila kita kaitkan dengan pembelajaran Al-Quran, begitulah semua sahabatnya. Kita tengok macam mana mula-mula kita baca Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran ini tidak dihadam, Allahu Akbar, setakat kita masuk dalam mulut, umpamanya kita keluarkan balik, tak hadam. Ya. Tapi bila kita hadam, maksudnya kita ambil ayat tu, kita faham sampai kita hadam, sampai satu tahap daripada kefahaman itu, kita dapat ekstrak kebaikannya dan dia menjadi manfaat dalam kehidupan kita sehingga ia mampu membuang semua kotoran-kotoran ataupun sikap-sikap kita yang teruk ni tadi. Kita nampak kaitan dia sampailah akhirnya dia dapat membuang dan menghilangkan segala keburukan dan sifat-sifat kita yang mengikut nafsu selama ini, dan kita dapat menggantikan dengan kebaikan-kebaikan. Barulah Al-Quran itu benar-benar menjadi manfaat dalam kehidupan. Allahu Akbar. Ini sedikit ya, kalau nak cakap pasal tadabbur saja panjang ceritanya. Ini saya sedikit bagi penjelasan supaya orang nampak. Lepas ni bila orang cakap tak biasalah dengan perkataan tadabbur. Tadabbur ni apa? Mengaji ke? Tadabbur ni apa? Nak berpekan makhraj ke ataupun tajwid ke? Tadabbur ni apa? Tentang apa ni? Tafsir Al-Quran ke? Tapi dia sebenarnya ialah proses bagaimana kita nak hadam satu-satu ayat Al-Quran itu sampai tahap ayat itu memberi manfaat kepada kita. Manfaat bagaimana? Kebaikan yang kita ambil jadi dalam diri kita, dan keburukan dalam diri kita ni kita buang dan kita buang sehingga akhirnya yang baik sahaja kita terima dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik? Okey. Kita nak masuk kepada subtopik kita yang kedua. Seterusnya, ya. Tadi itu baru pendahuluan ya. Pendahuluan, insya-Allah. So, konsep yang kita nak masuk kepada poin yang kedua ni ialah berkaitan dengan apakah dia konsep ujian dalam Al-Quran. Apakah dia konsep ujian dalam Al-Quran. Okey, insya-Allah. Okey. Boleh ya, kalau siapa yang lost kita kat mana sekarang ni? Okey, kita dalam poin yang kedua, iaitu kita nak tengok bagaimana Al-Quran menerangkan konsep ujian. Baik? Okey. Dalam Al-Quran, ujian ini dijanjikan oleh Allah dalam dua bentuk. Ya, ujian ini dijanjikan oleh Allah dalam dua bentuk. Yang pertama ialah ujian dalam bentuk kesenangan, manakala yang kedua ialah ujian dalam bentuk kesusahan dan kesukaran. Oh, ada dalam Al-Quran janjikan macam tu? Ya. That's why kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, hari ini kita belajar bukannya kerana kita nak dengar daripada apa orang kata tazkirah. Bukan kata tazkirah tu tak baik, bukan. Kita nak dapatkan tazkirah biasa melalui sebab daripada melalui penceramah ya. Saya mohon pada Allah supaya Allah pandu kata-kata saya pada hari ini, sebab apa yang saya nak sampaikan ni bukan nasihat daripada saya. Ya. Apa yang saya cuba sharingkan hari ini ialah kata-kata daripada Al-Quran, kata-kata direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi apa yang kita cakap mesti ada dalil. Apa yang kita cakap mesti ada sumber, sama ada Al-Quran ataupun daripada hadis, bukan daripada orang kata kepandaian saya ataupun ilmu saya, tidak. Ya, sungguh tidak. Itu semua daripada Al-Quran, dan ya, jika ada pun yang saya tambah ialah melalui perkongsian saya sendiri ya. Lain semua daripada Al-Quran. That's why tadi awal-awal Puan Sailah minta kalau boleh bawa satu Al-Quran ya, mushaf Al-Quran yang ada terjemahan supaya kita boleh terus real dapat direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat Al-Quran. Baik, cuba kita tengok pada dalil yang pertama pada pagi ini ialah pada surah 21. Buka Al-Quran kita. Sekejap ya. Saya try share screen kalau dapat dekat sini. Kalau dapat saya share kat sini. Kalau tak dapat tak apa. Tengok dulu, saya pun tak sure boleh ke tidak. Cuba tengok pada. Okay.
surah 21. Wah ini Sekejap, tak ada nampak sharing. Okay, okay, sekejap ya. Puan Suhaila minta tolong removekan dulu screen daripada Genius tu. Sebab dia dah hang, tak boleh nak share. Okay, saya try share dengan direct dengan saya. Puan Suhaila tolong removekan dulu. Macam ni kan? Ya. Removekannya macam mana? Remove dia macam mana? Sekejap ya. Sebab admin sahaja yang boleh remove. Tolong removekan yang Genius punya. Tak boleh ya? Genius ni siapa punya ya? Saya punya juga. Penceramah. Saya nak guna share screen dia Genius tapi tak boleh. Okey kejap. Genius. Bukan. Nak stop dekat mana ya? Tak boleh. Sebab ni Sebab sebab yang sharing puan kan. Dia guna yang Genius tu je. Tak boleh remove Genius Word Solution ni dia itu screen yang dia share tu lah. Tapi tak boleh jam kat sana. Oh jam. Sebab itu yang keluar 942 je. Sebab dia punya saya tak tahu nak stop sharing. Macam ni? Samalah. Akak pun tak tahu nak remove macam mana. Kalau saya yang sharing boleh saya stop kan? Sebab sekarang ni dia yang tengah sharing. Macam mana? Tak tahu. Kau dah ada? Kena keluar dulu kot baru masuk balik. Pak Ainin ni keluar dulu lepas tu masuk balik. Boleh tak? Ya. Tak boleh nak. Dia hang tapi tak apa lah. Okay. Boleh kita tengok pada surah 21. InsyaAllah semua ada Al-Quran. Surah 21 iaitu surah Al-Anbiya. Okay, surah Al-Anbiya. Surah 21 ya. Surah Al-Anbiya. Okay, pada ayat 35 insyaAllah. Saya tengah remove ni. Kalau jadi apa-apa masuk balik ya. Okay. Okay. Pukul surat berapa Jan? Okay. So boleh sharing balik. Sorry. Baru jumpa solution. Maafkan saya. Okay, dah boleh sharing. Sorry. Ya, kita try. Okay. Maaf. Okay. Sekejap ya. Okay, Alhamdulillah boleh nampak. Okay, Boleh nampak ke? Okay, good. Nampak. Nampak Okay, sekejap.
Okay. Pada ayat 35 ya. Baik, pada ayat 35 insyaAllah kita tengok sama. Surah Al-Anbiya pada ayat 35. Kalau siapa yang tengok Al-Quran, please boleh sama-sama share tak? Page berapa? Surat 324. 324 ya. Baik, terima kasih. Kita tengok terjemahannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiap-tiap diri akan merasa ia akan mati. Dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Allahu Akbar. Kita nampak dekat sini bagaimana Allah menjelaskan bahawa setiap daripada kita akan merasai kematian. Dan sebelum sampai kepada kematian kita itu, Allah janjikan kita dengan ujian yang mana kita akan melalui sama ada kesusahan ataupun kesenangan yang berfungsi sebagai cubaan, dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So daripada sini kita nampak jelas bahawa kemudahan dan kesenangan itu juga merupakan salah satu ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Dan apakah contoh yang Allah buktikan ya, itu adalah merupakan kesenangan, yang mana itu juga adalah merupakan ujian. Kita tengok pada surah 8. Surah 8 iaitu surah Al-Anfal pada ayat 28. Ya, pada ayat 28. Okey. Page, kalau siapa tengok Al-Quran pada muka surat 180. Ya, 180 pada ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Harta benda dan anak-anak ini merupakan sesuatu kesenangan, merupakan satu nikmat yang Allah bagi kepada kita, tetapi Allah janjikan bahawa ia adalah ujian kepada kita. Kita nampak bahawa harta benda ini menyenangkan hidup kita. Anak-anak ini menghiburkan hati kita. Nikmat yang paling kita rasakan sebagai satu nikmat yang besar dalam hidup kita, hakikatnya Allah mengatakan ia adalah ujian. Allah nak tanya balik kepada kita, adakah harta benda dan anak-anak ini akan jadi alat ataupun jalan untuk kita dapatkan redha Allah, ataupun semata-mata ia menjadi sesuatu yang memuaskan nafsu kita di dunia. Ya, biasa kalau kita tengok dalam hadis Nabi kan, ya, Nabi kata kalau kita mati nanti ada tiga sahaja yang akan bermanfaat kepada kita dalam alam kubur. Satu iaitu harta-harta yang kita sedekahkan. Yang kedua ialah doa daripada anak-anak yang soleh, dan ketiga ialah ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan. Jadi kat sini kita nampak adakah nanti ya yang kemudahan dan kesenangan yang Allah bagi dalam bentuk harta benda dan anak ini jadi manfaat kepada kita, ataupun adakah dia sekadar ya memuaskan atau menyenangkan nafsu kita di dunia sahaja. Baik. Kemudian itu daripada bentuk kesenangan. Dalam bentuk kesusahan pula, apakah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran? Allah menceritakan tentang ujian kesusahan ini, ya, musibah yang berlaku pada hari ini. So kita cuba tengok dalam surah Al-Baqarah, surah 2. Ya, insya-Allah sama-sama kita tengok lagi dalam surah 2. Surah Al-Baqarah ayat 155. Atau siapa yang lihat mushaf pada muka surat 24. 24 ya. Baik, kita tengok pada ayat 155. Okey. Ayat ini subhanallah sangat besar dan sangat kalau kita
perbincangan dalam bentuk konteks ujian ini ya, ayat ini tak terlepas daripada sering dikongsikan dan dibentangkan dan permaknaan dia sangat luas sebenarnya. Baik, kita tengok terjemahan dia. Auzubillah minasyaitonirrajim.